dengan ITC nombor matriks 212982. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan sihat walaupun keadaan negara kita ini amat teruk disebabkan COVID-19. Saya dari kumpulan 2 dan setelah sekian lama perbincangan, kami telah memilih tajuk gejala buli dalam kalangan pelajar untuk projek penghayatan etika dan peradaban. Sebab kita orang pilih tajuk ini kerana kes membuli di Malaysia semakin meningkat walaupun negara kita menuju ke arah kemajuan. Oleh itu, 5 orang ahli kumpulan saya telah membuat guru kaunseling, ibu bapa dan pelajar yang dikenal buli untuk bertanya beberapa soalan dan pandangan mereka terhadap buli. Jom kita tengok pendapat mereka. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi nama saya Ahmad Khairul Hamid bin Kamaluddin. Saya selaku guru kaunselor di SMK Putrajaya 11-2. Right, berkenaan dengan soalan ataupun pandangan tentang gejala buli yang berlaku dalam kalangan pelajar. Berdasarkan pengalaman saya, kenapa gejala buli dalam kalangan pelajar ini berlaku secara berleluasa? Pertama yang kita dapat lihat dalam era kini lah, bagaimana pelajar itu sebenarnya terdapatnya masalah dalam keluarga diorang. Maksudnya ada masalah kasih sayang yang berkurangan di dalam kalangan keluarga. Sebab kebanyakan ibu bapa ni yang duduk di rumah tidak dapat untuk memberikan perhatian. Jadi pelajar-pelajar ini mereka merasakan kesunyian dan mereka ingin mendapatkan perhatian. Jadi perhatian itu mereka tafsirkan melalui tindakan di mana mereka melakukan buli dengan asbabnya bila mereka lakukan buli ini secara tidak langsung mereka ingin mendapat perhatian. Kawan-kawan mengenali mereka, kawan-kawan menyanjung mereka dan akhirnya mereka tidak sedar sebenarnya buli itu memberikan impak kepada diri dan juga orang lain. Itu yang pertama. Pertama, kurangnya kasih sayang. Yang kedua, kita dapat lihat kenapa buli ini berlaku juga disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang semakin rendah. Sebab kalau kita lihat di sekolah ini, sebenarnya undang-undang yang dilakukan diberikan limitasi kepada guru-guru terhadap para pelajar. Disebabkan keadaan ini jugalah para pelajar merasakan apa sahaja yang mereka boleh lakukan, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Dan yang terakhir ialah bagaimana pengaruh media sosial lah. Kita dapat lihat era dunia tanpa batasan ni menyebabkan pelajar tidak dapat tahu untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan, dan di akhirnya apabila kebaikan dan keburukan ini tidak dapat untuk mereka bezakan dan mereka merasakan apa sahaja yang dipamerkan di media sosial itu semua adalah betul, apa yang diviralkan. Jadi mereka ada perasaan ingin mencuba dan perasaan cuba itulah menyebabkan berlakunya buli. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Perspektif seorang ibu, apakah pandangan Puan tentang punca terjadinya perkara ini dan apakah kesannya terhadap masa buli tersebut? Okay, sebagai seorang insan yang bergelar ibu, bagi saya pembawa puncanya adalah kedua ibu bapa. Sebagai contoh, jikalau ibu bapa sendiri menunjukkan kelakuan yang tidak baik seperti buli, bukan buli fizikal, orang cakap macam kita panggil kasar terhadap anak-anak mereka, seperti suka cubit, suka pukul, sebab macam orang katalah, kalau kita didik anak kita kasar, memang anak kita di sekolah pun dia akan layan kawan-kawan dia kasar. Apakah kesannya pula terhadap mangsa buli? Kalau budak sekolah yang dibuli, tentunya mereka tidak suka dengan suasana sekolah tu, sebab kalau datang ke sekolah asyik dibuli, tentu mental mereka terganggu dan tidak suka ke sekolah, dan akan terjadinya masalah-masalah yang akan timbullah pada masa hadapan jika tidak ke sekolah. Okey, selain itu, pada pendapat Puan, bagaimanakah perkara ini dapat diatasi supaya kadar kes buli di sekolah dapat dikurangkan? Seperti mana yang saya sebut tadi, punca utama ialah ibu bapa. So, cure untuk kepada masalah ini juga ialah ibu bapa. Seharusnya ibu bapa di rumah tu menunjukkan contoh-contoh yang baik. Contoh, jika berlaku perselisihan pemahaman dengan suami ataupun pasangan, hendaklah berbincang dengan baik-baik, bukannya dengan menaikkan tangan dan menunjukkan aksi-aksi yang ganas di hadapan anak-anak mereka.
dan kelakuan ibu bapa sendiri mendidik anak-anak tu seharusnya lembut. Sebagai contoh, dalam Islam sendiri kita tahu bahawa terdapat pelbagai banyak cara untuk mendidik anak-anak, dan Islam juga tidak mengajar kita didik anak-anak tu dengan kekasaran sebab takut hal-hal yang buruk akan berlaku. Sepertinya contoh inilah kes buli. So itulah bagi saya cure dia adalah ibu bapa juga. Okay, ada nak tanya Umi. Apa pandangan Umi dekat pada buli dalam kalangan pelajar sekolah? Sebenarnya benda tu tak sepatutnya ada dan tak boleh pun. Kesan buli tu akan memberi kesan pada anak-anak yang dibuli tu dalam jangka masa yang panjang. Nanti kita takut budak tu kemungkinan akan jadi lebih murung, ataupun yang lebih teruk, dia akan jadi macam orang yang komplain. So dari pandangan Umi, apa mungkin cadangan kepada sekolah ke ataupun kepada negara ke nak prevent ataupun cegah buli? Kita kena ada aktiviti yang bermoral lah, aktiviti yang baik seeloknya lah, aktiviti luar macam kita bersukan, kita bermain bukan dengan gadget. Jadi dalam tu macam-macam benda yang tak elok daripada yang elok ada. Kalau benda yang tak elok dia ikut, itu yang boleh jadi benda yang bukan-bukan. Jadi kalau misal kata dia bermain, melakukan aktiviti luar seperti bersukan, itu lebih baik. Dia bermain, orang kata kita nampak, kalau sebagai ibu bapa ni kita nampak apa yang diorang buat, apa yang diorang main. Lagi satu, aktiviti luar ni lagi kita tengok lebih sihat. Macam bersukan apa, main bola. Kalau aktiviti dengan gadget ni banyak benda yang tak elok lah, senang cerita. Punca terbesar buli ni adalah sebab gadget lah, dan dia tak berkawan dengan orang, macam tu. Lebih kurang lah. Lebih baik dan kita pemantauan daripada ibu bapa, daripada orang sekeliling, lebih baik daripada kita biarkan anak-anak tu buat hal sendiri. Assalamualaikum kepada semua penonton. Ini menebual saudari, salah seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Impian Pajang Selangor. Jadi terdapat beberapa soalan yang ingin saya tanyakan kepada saudari yang ingin saya temu bual hari ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang saudari. Untuk pengetahuan penonton, saudari yang sudi ditemu bual pada hari ini merupakan Amira Sharina binti Muhammad, iaitu salah seorang pelajar di Sekolah Kebangsaan Sarjana Impian, di Sekolah Menengah Kebangsaan Sarjana Impian, maafkan saya. Mari kita mulakan sesi pada hari ini. Saya ingin bertanya berkenaan dengan isu buli yang sering kali kita dengar semakin berleluasa di kalangan pelajar. Adakah adik Amira atau saudari Amira ni pernah melihat atau terdengar kes-kes buli semasa sesi persekolahan? Sejujurnya, ya, sebab saya dah berkali-kali melihat kes buli ni berlaku dalam kalangan rakan-rakan saya, dan juga ada sekelintir daripada mereka menjadi bangsa buli. Jadi saya akui bahawa saya juga pernah menjadi bangsa buli suatu ketika dahulu. Baiklah. Saya tahu soalan ni agak sukar, tapi apakah bentuk atau cara pembulian itu berlaku terhadap saudari Amira? Jadi saya seringkali diejek dengan nama panggilan yang tak ada kena-mengena, seperti ranting kayu. Mungkin kerana bentuk tubuh badan saya yang kurus seperti ranting kayu. Jadi saya juga cuba untuk abaikan kata-kata orang dekat sekeliling saya, tapi dia amat sukar bagi untuk saya maafkan mereka. Sebelum ni juga saya pernah nampaklah pelajar kaum India pernah diejek sebagai kambing hitam kerana warna kulit pelajar tersebut tidak cerah sama seperti dengan pelajar lain. Jadi bagi saya, pembelajaran di sekolah sepatutnya menjadi menyeronokkan, tetapi akhirnya ia membuatkan saya tertekan dengan ejekan daripada rakan sebaya. Saya amat pasti banyak pengalaman yang saudari Amira terpaksa lalui sepanjang berada di sekolah. Jadi apa kita dapat dilihat di sini bentuk pembulian yang
terjadi terhadap saudari Amira adalah dalam bentuk percakapan. Jadi mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa ejekan bukanlah gurauan kerana ia boleh membangkitkan isu perkauman seterusnya menjejaskan emosi pelajar tersebut sepanjang mereka berada di sekolah maupun di universiti. Jadi saya mengetahui bagaimanakah saudari Amira ni atasi segala permasalahan atau cara saudari Amira sendiri menyelesaikan masalah dengan si pembuli tersebut. Saya bertindak agak agresif sebab waktu mereka buka beg saya tanpa kebenaran daripada saya juga menunjukkan emosi marah dan juga tak suka pada perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian saya juga kongsi masalah ini dengan orang yang boleh dipercayai, iaitu keluarga saya, seperti ibu saya. Selepas tu guru kaunseling atau memanggil saya untuk pergi ke pejabat dan juga masalah ni diselesaikan dengan baik. Pembuli tersebut juga telah minta maaf dan mengakui kesilapan yang telah dilakukan. Jadi tujuan mereka hanyalah untuk bergurau dan mereka tidak suka dengan bentuk badan saya sebab kebanyakannya mereka memiliki tubuh badan yang agak besar. Jadi selepas beberapa hari kami mula mencerahkan kerana saya pun sudah mula memaafkan mereka. Alhamdulillah, saya rasa amat-amat lega selepas mendengar kisah dan pengakuan daripada saudari Amira sendiri. Dan masalah tersebut sudah pun diselesaikan. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja sesi temu kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada saudari Amira atas masa yang diluangkan untuk sesi temu bual pada kali ini. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih juga. Hari ini saya akan menemu bual seorang pelajar sekolah menengah yang bernama Muhammad Salihuddin. Untuk pengetahuan, Muhammad Salihuddin berasal dari Ipoh Perak dan merupakan seorang pelajar sekolah menengah SMK Pengkalan. Tindakan si pembuli akan memberikan impak yang besar lah kepada pemangsa buli itu, iaitu ia akan memberikan kesan trauma kepada mangsa buli. Dan kesan trauma ni jika ia tidak dirawat memang akan menjejaskan masalah emosi serta dengan mental, dan pelajar ini dan masalahnya memang perlu dirawat dengan segera dengan pakar psikiatri atau guru-guru kaunselor, dan sebaiknya mereka menceritakanlah masalah mereka kepada keluarga mereka sendiri. Ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dengan menerapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka agar mereka tidak cenderung terhadap dengan kes-kes budi lah, iaitu mereka tidak cenderung dengan memukul-mukul atau tindakan-tindakan yang agresif. Baik, betul-betul. Terima kasih kepada saudara Muhammad Salihuddin atas jawapan, dan saya rasa itu sahaja untuk sesi temu bual kali ini bersama pelajar sekolah menengah SMK Pengkalan. Terima kasih. Sama-sama. Berikut merupakan pendapat yang terbaik daripada mereka. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan untuk mengatasi masalah buli. Jika semua perkara dititik beratkan, masalah buli dapat diatasi di Malaysia dan negara kita akan melahirkan satu masyarakat yang berdisiplin dan berkarisma. Ingat jangan buli. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.